Buletin Didik 20 Jun bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju melaksanakan program Derma Siswa B40 Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia khusus untuk pelajar B40 yang mengikuti pengajian dalam bidang berkenaan di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi KPT tahun ini. Saya yakin program ini menawarkan lebih banyak peluang kepada anak-anak keluarga Malaysia, terutamanya daripada kumpulan B40, mendapat akses pendidikan di peringkat lebih tinggi, seterusnya membina kerjaya dalam bidang TVET, insya-Allah. Tambahnya, inisiatif bagi meningkatkan motivasi dan galakan pelajar untuk memilih bidang TVET. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena menyempurnakan Minggu TVET Negara 2022 di Shah Alam, Selangor. Jelas Perdana Menteri, keprihatinan kerajaan terhadap TVET diselahkan dengan pembiayaan yang tinggi di mana 80% penyedia TVET awam menawarkan program TVET secara percuma. Pengambilan pertama akan melibatkan 1,000 orang pelajar. Kerajaan menjangkakan program membabitkan implikasi kewangan berjumlah RM36.41 juta bagi setiap pengambilan. Bagi tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 171,412 program TVET di peringkat diploma dan sarjana muda telah ditawarkan. Turut hadir Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dan Pengerusi Kumpulan Media Prima Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengisytiharkan tarikh 2 Jun sebagai Hari Pendidikan TVET Negara. Jelas beliau, pemilihan tarikh itu wajar disambut setiap tahun bagi menghargai sumbangan pelbagai pihak berkaitan TVET. Hari ini satu lagi pencapaian bakal tercipta, iaitu pelancaran Pelan Penjenamaan TVET Nasional dan penganjuran sambutan Minggu TVET Negara yang merupakan antara tindakan dalam Pelan Penjenamaan TVET Nasional. Tambah Perdana Menteri, beliau mahu melihat sekurang-kurangnya 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang 2025 seperti yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Sehubungan itu, aspek akreditasi, pengiktirafan dan pensijilan program TVET harus ditambah baik dengan pendedahan perlu dilaksanakan seawal usia muda supaya mereka lebih celik mengenai potensi laluan kerjaya TVET. Tegas beliau, biarpun kesedaran orang ramai terhadap pekerjaan sektor TVET yang memerlukan kemahiran spesifik dan menawarkan sumber pendapatan tinggi sudah meningkat, tetapi belum mencapai tahap yang disasarkan. Selain itu, Perdana Menteri berkata agenda pemekasaan TVET yang diterajui Majlis TVET Negara MTVET menggariskan beberapa inisiatif yang berimpak besar dan strategik. Katanya, antara yang berjaya direalisasikan ialah pewujudan hub kolaborasi TVET TCH dan penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri GITC. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa mendukung usaha kerajaan dalam mencapai sasaran 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang 2025. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, pelbagai program ditawarkan sebagai usaha meningkatkan minat pelajar dalam bidang itu sejak di bangku sekolah. Pilihan program itu disediakan di 87 buah kolej vokasional seluruh negara. Kita ada kolej-kolej vokasional di seluruh negara yang menawarkan pelbagai program TVET, dan untuk anak-anak kita di luar sana, perkara ini perlu dilihat dalam menetapkan apakah hala tuju dalam memilih kemahiran ataupun kejayaan ataupun kerjaya di masa hadapan bagi memastikan anak-anak yang berminat dalam bidang kemahiran ini mengetahui apakah produk-produk
TVET yang ditawarkan oleh pihak KPM. Datuk Dr. Razi mengunjungi pameran oleh Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational BPL TV KPM sempena Minggu TVET Negara di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam hari ini. Pameran disertai oleh sebahagian kolej vokasional KPM yang menawarkan program termasuk agroindustri, tanaman, seni kulinari, teknologi automotif, teknologi elektronik dan teknologi maklumat. Inovasi pelajar kolej vokasional dan sekolah teknik di bawah KPM sering mendapat pengiktirafan serta memenangi pelbagai pertandingan peringkat antarabangsa. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional BPL TV KPM Zanariah Ahmad, ia membuktikan program TVET yang ditawarkan berkualiti dan menjamin masa depan pelajar. Sempena Minggu TVET Negara, BPL TV KPM membawa pempamer terdiri daripada pelajar dan guru dari 10 kolej vokasional dan sekolah teknik seluruh negara. Bukan itu sahaja, di Rerurai ini juga terdapat guru pakar daripada pelbagai bidang TVET yang akan memberi penerangan lanjut kepada ibu bapa yang berminat. Kita galakkan bahawa untuk pelajar-pelajar di sini bukan sahaja untuk melihat kepada kemahiran yang telah dibandingkan dan juga keupayaan pelajar-pelajar ini bagaimana mereka mempersembahkan bagaimana kemahiran mereka itu dapat ditonjolkan dan diterjemahkan dengan hasil penciptaan yang ada di sekarang ini. Projek inovasi dari Kolej Vokasional Sungai Buloh antara yang sering mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Menurut Pengarah KV Sungai Buloh, Ahmad Abdul Razak, pihak sekolah sentiasa menggalakkan dan menyokong usaha pelajar untuk menghasilkan projek inovasi bertaraf antarabangsa. Sebab di sini kita menawarkan dan memberi latihan untuk melahirkan bakat-bakat teknologi yang mempunyai daya fikir yang tinggi dan mereka juga mampu melahirkan banyak bakat-bakat mereka melalui program-program yang kita tawarkan di Kolej Vokasional Sungai Buloh. Dan setakat inilah permintaan di KV Sungai Buloh sangat tinggilah dari segi permintaan untuk kemasukan ke KV Sungai Buloh. Nurul Dafina Khairul Anwar, pelajar KV Sungai Buloh turut mengakui melalui program yang ditawarkan, mereka bukan sahaja menghasilkan inovasi untuk diaplikasi oleh masyarakat, malah membentuk keyakinan dan personaliti mereka melalui pembentangan projek di hadapan umum. Saya sekarang dah tahun 2 dan akan masuk ke diploma pada bulan 7. Pada masa sekarang, saya dah sampai ke peringkat antarabangsa dan akan mewakili Malaysia untuk membawa produk Auto Roof Smart Home. Menurut Zanariah lagi, kebolehpasaran TVET KPM mampu mencapai hampir 90%. Pelajar lepasan TVET KPM bukan sahaja mampu mendapat pekerjaan, malah melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti awam. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIKIDS akan dibuka selama 5 hari mulai hari ini sehingga 24 Jun bagi pemberian vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 5 tahun hingga 11 tahun. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pembukaan program vaksinasi itu adalah sempena Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan 2022 yang disambut pada 16 Jun lalu bertemakan perlindungan sepanjang hayat untuk semua. Ujarnya dalam satu kenyataan, pembukaan vaksinasi itu adalah bagi membolehkan ibu bapa yang berhasrat mendapatkan vaksin COVID-19 bagi anak yang terlepas peluang sebelum ini. Selain keprihatinan Kementerian Kesihatan KKM atas keselamatan kanak-kanak daripada penyakit cegahan vaksin. Pengambilan vaksinasi tanpa temu janji disediakan di klinik kesihatan di bawah KKM. Pemberian vaksin itu adalah berdasarkan kepada stok vaksin di sesebuah fasiliti pada hari berkenaan dan sekiranya stok habis, ibu bapa boleh membawa anak mereka pada keesokan harinya. Bagi kanak-kanak yang akan mencapai umur 5 tahun, ibu bapa masih boleh membuat tempahan janji temu vaksinasi mengikut tarikh dan tempat vaksinasi pilihan melalui aplikasi MySejahtera.
Kemahiran komunikasi merupakan antara elemen asas yang penting kepada bakal graduan universiti. Selain boleh meningkatkan keyakinan diri, ia turut menjadi salah satu aspek utama yang boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. Ikuti laporan yang disediakan Fahmi Izzuddin. Penerapan norma baharu pembelajaran secara dalam talian selama hampir 2 tahun ekoran pandemik COVID-19 sedikit sebanyak menjejaskan kemahiran komunikasi pelajar. Bagaimanapun kini, rata-rata institut pengajian tinggi negara sudah kembali menjalankan proses pembelajaran secara bersemuka di kampus masing-masing. Bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang bakal memasuki alam universiti tidak lama lagi, inilah waktu yang tepat untuk memanfaatkan kemahiran berkomunikasi. Hal ini kerana komunikasi yang baik akan menjadikan pelajar lebih berkeyakinan selain memudahkan proses penyebaran maklumat yang tepat dan mudah difahami. Pada masa yang sama, interaksi yang kuat diperlukan bakal graduan untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran mereka. Pada saya kerja, so saya ambil kerja, saya interaksi dengan customer saya untuk persediaan di dunia luar lah. Nanti lagi banyaklah orang yang saya akan berinteraksi kan, macam nak naikkan semangat, nak naikkan kita punya self confident. Pendidikan tu tidak boleh dibawa ke universiti. Sebab dalam universiti ni terdapat banyak presentation yang kena buat, and dalam universiti juga kita kena depends on lecturer, which is kalau tak faham memang kita tak boleh nak bawa. Menurut Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Dr. Wan Hartini Wan Zainuddin berkata, kemahiran komunikasi perlu seiring dengan kemahiran bersosial agar dapat membantu melancarkan kefahaman mereka sewaktu pengajian. Graduan ataupun bakal graduan ni ataupun bakal pelajar yang nak ke IPT ni, mereka perlu mempersiapkan diri. Kerana tanpa komunikasi yang baik, tanpa social orang kata engagement social yang baik, mereka tidak dapat berkomunikasi dan mereka tidak dapat menghantar mesej atau mendapatkan mesej dengan baik. Bila kita tidak berkomunikasi dengan baik, sukar untuk kita nak menunjukkan kebolehan kita. Tambahnya lagi, pelajar perlu mendedahkan diri dengan pelbagai aktiviti yang boleh membantu meningkatkan kemahiran komunikasi mereka, antaranya melalui aktiviti berkumpulan bersama rakan sekelas dan pensyarah selain melibatkan diri dengan aktiviti fakulti atau universiti. Komunikasi merupakan kemahiran yang diperlukan bakal graduan bagi menempuhi pengajian di alam universiti. Selain menjadikan seseorang individu itu berkualiti, ia mampu membuktikan kebolehpasaran graduan menuju alam pekerjaan. Ingat, komunikasi itu kunci graduan berkualiti. Fahmi Izzuddin melaporkan. Universiti Teknologi Petronas UTP dan Universiti Pengurusan Singapura SMU menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk mengukuhkan dan membangunkan aktiviti akademik dan penyelidikan. Melalui kerjasama ini, pelbagai program akademik dan penyelidikan dapat diadakan selain pertukaran warga kerja dan pelajar. Naib Chancellor UTP Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, melalui kerjasama ini juga ia dapat mempromosikan kepentingan bersama dalam memajukan kerjasama penyelidikan akademik. Antara program yang akan diadakan ialah penganjuran kursus persidangan, lawatan sambil belajar, seminar dan program kuliah. Secara tidak langsung dapat mengembangkan dan meningkatkan rangkaian rakan akademik dua universiti ini untuk kemajuan pendidikan. UTP juga optimis dalam merealisasikan aspirasi untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi terkemuka yang diiktiraf antarabangsa. Majlis menandatangani MOU tersebut dihadiri Presiden SMU, Profesor Lily Kong, manakala UTP diwakili Profesor Dr. Muhammad Ibrahim.
Dalam pada itu, sebanyak 700 anak pokok kayu bakau ditanam di Taman Alam Kuala Selangor menerusi program inisiatif pemeliharaan hutan bakau di antara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Yayasan CIMB. Inisiatif kerjasama di antara dua pihak ini sejak 2 tahun lalu bertujuan memelihara dan melestarikan hutan bakau di negara ini. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UKM, Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, hanya terdapat 520,000 hektar paya bakau yang menjadi benteng semula jadi ancaman hakisan yang dilindungi. Justru UKM bersedia membantu kerajaan negeri mencari kaedah bagi memelihara kira-kira 100,000 hutan paya bakau yang masih belum dilindungi di seluruh negara selain meningkatkan ekonomi masyarakat dan negeri. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan CIMB, Muhammad Rafi Muhammad Hanif berkata sebanyak RM380,000 diperuntukkan kepada UKM yang akan menjalankan kajian pembangunan di kawasan Taman Alam Kuala Selangor bagi penanaman anak pokok kayu bakau. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun memecah rekod dunia apabila menjadi penulis wanita termuda menerbitkan buku yang ditulisnya sendiri. Rekod dunia Guinness mengesahkan Bella J. Duck mencatat rekod itu apabila menerbitkan buku yang bertajuk The Lost Cat. Buku tulisan kanak-kanak itu dilaporkan terjual lebih daripada 1,000 salinan, jumlah minimum yang ditetapkan organisasi penyimpanan rekod. Doug menulis dan melakar buku itu dengan bantuan ibunya Chelsea Sim. Ia diterbitkan oleh Ginger Fire Press ketika dia berusia 5 tahun 211 hari. Rekod untuk individu lelaki termuda menerbitkan buku adalah milik Tanuwana Sirasinji dari Sri Lanka yang berusia 4 tahun 356 hari ketika bukunya Junk Food diterbitkan pada 2017. Ibu negara Thailand, Bangkok, sememangnya terkenal sebagai bandaraya yang padat dan sibuk. Namun di tengah-tengahnya terdapat sebuah taman yang besar untuk penduduk beriadah dan melarikan diri seketika daripada kesibukan dan hiruk-pikuk kota. Dengan laluan semula jadi untuk orang ramai beriadah dan berbasikal, Benjakiti Forest Park menerima sehingga 12,000 pengunjung sehari pada hujung minggu. Kawasan ini pernah menempatkan kilang-kilang tembakau namun diubah suai beberapa tahun lalu. Arkitek landscape Chan Chanin Sung bersama pasukannya mengekalkan lebih 1,000 pokok yang sudah matang di sini sebelum menambah 7,000 lagi pokok untuk menghasilkan hutan di tengah-tengah kota. ชอบคืออย่างนี้บอกไว้แล้วคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเดินห้างไม่ค่อยชอบห้องแอร์ฮะชอบแบบว่าชอบอากาศธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆในกรุงเทพสวนสาธารณะใหญ่ๆอย่างนี้มันก็มีไม่มากอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจที่มันมีสวนสาธารณะสวยๆอย่างเงี้ย Lebih menarik, ia kini menjadi tumpuan pencinta alam dengan lebih 40 spesies burung dikesan oleh pemerhati haiwan itu. The way they design the park is quite special. Because they put all kinds of trees here. You know, the bird they go where the food are, right? So over here, the way they put all kinds of plants here is quite special. So you're enjoying coming here? Yeah, I come here almost every day. Antara lain yang dikekalkan dan diubah suai untuk kegunaan orang ramai, Chao Phraya Sky Park sepanjang 280 meter. Asalnya ia jambatan lama yang tidak pernah digunakan. We want the space that Bangkok people will be proud to be here, to stay here. We want why Bangkok people want to have to go out every weekend to see the nature outside. Why we cannot do everything come back in here.
Baru-baru ini, Benjakiti Forest Park diperluaskan sebagai projek jangka panjang menjadikan Bangkok lebih hijau dan sihat untuk didiami menjelang 2030. Okey, hari ini cikgu akan ajar bagaimana membina ayat dengan kata kerja. Contohnya, pandu. Sekiranya kita letak imbuhan jadi memandu. Frasa, memandu kereta ataupun pandu kereta. Untuk membina ayat menjadi ayat tunggal, saya sedang memandu kereta. Mudah kan? Sukan pelumba muda berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri 19 tahun mencipta sejarah apabila berjaya meraih pingat emas acara 500 meter ujian masa wanita elit pada kejohanan berbasikal trek Asia yang berlangsung di New Delhi, India. Pada aksi final yang berlangsung semalam, 7 pelumba mengambil bahagian. Izzah Izzati jelas berada dalam kelas tersendiri selepas berjaya meraih pingat emas. Izzah Izzati melakar catatan masa 35.499 saat untuk bergelar juara, diikuti Kim Bo-mi dari Korea kedua dan pelumba tuan rumah Lute Mayuri dan Raj ketiga. Yang pasti, kejayaan Izzah Izzati di kejohanan Asia menyaksikan dia mencipta sejarah apabila menjadi pelumba wanita pertama meraih emas dalam saingan itu. I request Mr. Kaushal Kishore, Executive Member of Cycling Federation of India. Hampir setahun tanpa kabar berita setelah disahkan menghidap kanser testis, Kapten Selangor FC Brandon Gunn membuat kemunculan semula pada aksi Liga Super malam semalam dengan meledak 1 gol membantu pasukannya menang besar 7-0 menewaskan Sarawak United. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, kelibat Brandon Gunn memang mencuri tumpuan apabila mengetuai Selangor FC berdepan Sarawak United. Dan selaku ketua pasukan wibawa pemain tengah Selangor dan skuad kebangsaan berusia 34 tahun ini jelas tidak luntur. Brandon bijak menyambar peluang meledak jaringan pertama tuan rumah seawal minit ke-7. Kualiti yang nyata belum berkarat diiringi tepukan gemuruh penyokong yang menyambut kepulangannya kembali dalam saingan Liga Malaysia. Brandon sebelum ini terpaksa berehat panjang selepas melakukan pembedahan dan rawatan kanser yang dihidapinya Julai tahun lalu. Selangor FC melebarkan kedudukan 2-0 pada minit ke-23 menerusi tandukan pemain import dari Brazil, Yuri Henrique. Seorang lagi penggempur dari Brazil, Helison Canyon, kemudian menutup babak pertama dengan jaringan ketiga buat Selangor. 6 minit sebaik permainan bersambung, gol keempat Selangor menyusul menerusi jaringan Nur Hakim Hassan. Minit ke-74, kedudukan menjadi 5-0 selepas Canyon menggandakan jaringan pribadinya. Dan dia melengkapkan hat-trick selepas menjaringkan gol ke-6 pada minit ke-88. Memasuki masa kecederaan, tuan rumah menambah 1 lagi gol menerusi Alif Haikal untuk keputusan penuh perlawanan. Selangor menang besar ke atas Sarawak United 7 gol tanpa balas. Masih perkembangan bola sepak, perlawanan akhir Piala Asia bawah 23. Uzbekistan gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri membolehkan Arab Saudi muncul juara. Tidak banyak yang mampu dilakukan Uzbekistan meskipun mendapat sokongan padu penyokong sendiri di Stadium Buyongkot. Malah pada minit ke-39, Uzbekistan bernasib baik apabila rujukan VAR menyebelahi mereka menyaksikan sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Arab Saudi ditarik balik. Namun penguasaan Arab Saudi gagal lagi dibendung Uzbekistan selepas perlawanan memasuki babak kedua. Hanya 4 minit diperlukan Arab Saudi selepas permainan bersambung apabila membuka jaringan menerusi Ahmed Al-Ghamdi. Uzbekistan terus hampa apabila jaringan Ruslanbek Gianov dibatalkan pengadil kerana offside. Sebaliknya, Arab Saudi mengukuhkan kedudukan 3 minit kemudian hasil percubaan Firas Albrikan.
Permainan makin tegang apabila tindakan Gianov menarik lawan yang tercedera di penghujung perlawanan hampir mencetuskan pergaduhan. Namun pengadil berjaya mengawal keadaan dan Arab Saudi mengesahkan kejuaraan pertamanya dengan kemenangan 2-0. Mengakhiri buletin didik, program kelas tinju terbesar di dunia yang memecah rekod dunia Guinness di Mexico City, Mexico. Saya Nohalifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.